Zikir lidah dan hati. Betul. Kita sampai muka surat 112. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Zikir lidah dan juga zikir hati. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala berkata, aku mendengar saudaraku Afdaluddin rahimahullahu taala berkata, zikir dengan lidah itu disyariatkan kepada orang tua maupun yang muda, kerana hijab keagungan tidak terangkat kepada seseorang sekalipun para nabi. Hijab itu pasti ada, akan tetapi ia hanya mengetuk. Jadi mengenai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Abdul Wahab Asy-Sya'rani, yang mendengar saudaranya lah, adik-beradik dia ataupun sahabatnya, katanya zikir dengan lidah itu disyariatkan kepada orang tua dan juga orang muda. Baik orang muda dan baik orang tua disyariatkan kita berzikir, disuruh kita berzikir kepada Allah supaya sentiasa mengingati Allah, kerana hijab keagungan tidak terangkat kepada seseorang sekalipun para nabi. Hijab itu pasti ada, akan tetapi ia hanya mengetuk. Jadi hijab kita dengan Allah Ta'ala ni hendaklah kita cuba membersihkan hijab kita, dendengan kita. Di antaranya jelas dengan jalan zikir. Jadi dengan cara zikir ni kita dapat membersihkan hati-hati kita dan juga akan terangkat kita kepada Allah. Pada zaman Nabi dahulu, Nabi Muhammad SAW, apabila ingin berjumpa dengan Allah, lalu didatangkan malaikat. Lalu dibelah dada, dibersihkan hatinya. Datang malaikat belah dan dibasuh lagi hati Nabi. Kemudian berjumpa dengan Allah dalam keadaan hati yang sudah bersih. Maka demikianlah seorang yang ingin berjumpa dengan Allah mesti dibersihkan hati. Maka membersihkan hati ini merupakan satu kewajipan untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalulah yang menyebabkan kita terhalang untuk terhalang kepada Allah inilah yang dipanggil hijab, satu dendengan. Maka dendengan ini hendaklah dibersihkan ataupun ditembuskan hijab. Maka hijab itu hendaklah diketuk, di antaranya dengan adanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikirlah jalan kita membersihkan hijab kita kepada Allah. Jadi selama ini kita ada hijab dengan Allah. Hijabnya lah dosa. Hijabnya adalah lalai dengan Allah Ta'ala. Dengan sebab dosa, dengan sebab kelalaian ni, kita terhijab, terdinding kita dengan Allah, sehingga kan kita lupa kepada Allah, hati kita lalai. Jadi untuk mendekatkan diri dengan Allah, maka hendaklah dibersihkan hijab kita. Maka di antaranya adalah melalui jalan berzikir kepada Allah. Maka kalau zaman Nabi dahulu dibelah dada, Rasulullah dibelah dada, maka kita kena bersihkan hati kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berzikir ini, bila dia berzikir, hatinya akan menjadi bersih. Bila hatinya bersih, maka ibadatnya akan elok, akan molek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjumpa dengan Allah mesti dalam keadaan bersih. La yamassuhu illa al-mutahharun, tidak dapat menyentuh Quran kecuali orang yang suci hatinya, yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata, ijma' ulama, yakni sepakat ulama mengatakan harus berzikir dengan hati dan lidah. Yakni boleh berzikir dengan hati dan boleh berzikir dengan lidah. Bagi orang yang berhadas, bagi orang yang tidak ada air semayang, bagi orang yang berjunub, orang yang tidak mandi janabah lagi, bagi orang yang haid, orang yang ada haid, dan orang yang nifas, bagi wanita yang haid dan nifas, mereka ini boleh berzikir. Ini sepakat kata ulama, menunjukkan bahawa keistimewaan ibadat zikir ini boleh dilakukan
bila-bila masa, bila-bila waktu sahaja. Adapun sembahyang kadang-kadang tidak boleh dilaksanakan, seperti orang yang berhadas, orang yang berjunub, haid, nifas, tidak boleh dilaksanakan sembahyang. Tetapi bagi berzikir bila-bila masa sahaja, hatta kepada wanita yang haid dan nifas, hatta kepada orang yang berjunub pun, kalau ia ingin berzikir kepada Allah, maka tidak mengapa. Maka zikirlah satu jalan yang mudah sebenarnya, amal ibadat yang mudah, yang tidak terhad kepada waktu, tidak terhad kepada tempat. Tidak terhad kepada masa dan tempat. Di tempat mana kamu boleh berzikir, pada masa bila kamu boleh berzikir. Ini sepakat ulama mengenai kelebihan ibadat zikir. Keharusan itu adalah terhadap tasbih, yakni dengan ucap tasbih seperti subhanallah. Subhanallah itu ucapan tasbih. Maha suci Allah, membersihkan Allah Subhanahu wa taala daripada segala sifat kekurangan. Ataupun tahmid alhamdulillah, maka disebut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan disebut takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sebab itulah kita ini digalakkan berzikir selepas daripada waktu sembahyang. Di antara dalil hadisnya mengenai orang kaya dengan orang miskin. Apabila orang kaya beribadat sebagaimana orang miskin beribadat. Orang kaya berpuasa sunat, orang kaya membaca Al-Quran, orang kaya buat perkara-perkara sebagaimana yang dilakukan oleh orang miskin. Kalau orang miskin puasa, dia orang kaya berpuasa. Kalau orang miskin sembahyang sunat, orang kaya pun sembahyang sunat. Kalau orang kaya buat ibadat, baca Quran, maka dia pun baca Quran juga. Orang miskin baca Quran, orang kaya baca Quran. Lalu orang miskin pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadu kepada Rasulullah mengenai amalan yang dilakukan oleh orang kaya. Apa dia yang dia tidak boleh buat? Orang kaya menginfakkan harta pada jalan Allah, orang miskin tidak boleh. Lalulah dia merasa kurang dia pahala kalau dibandingkan dengan orang kaya yang boleh infak fisabilillah. Akhirnya Nabi kata, maukah aku beri satu amalan yang kalau kamu beramal, kamu seperti orang kaya? Lalulah sahabat-sahabat Nabi yang miskin ini ingin, mau. Lalulah Nabi suruh dia berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar setiap kali lepas sembahyang. Setiap kali lepas sembahyang yang diamalkan zikir pada masyarakat kita, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu dalil hadisnya. Di antaranya kisah mengenai orang fakir dengan orang kaya. Lalu Nabi nak beri amalan kepada orang fakir miskin ini supaya dia seperti orang kaya juga, dia seperti infak juga. Nabi suruh bertasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, cukup 100. Dalam riwayat lain pula mengenai Siti Fatimah radhiyallahu anha yang berkahwin dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Akhir sekali Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha menolong Sayyidina Ali bekerja. Akhirnya minta dengan Rasulullah supaya Rasulullah mencarikan khadam untuk membantunya, ataupun suruh dia untuk meringankan kerjanya. Lalu Rasulullah suruh Sayyidatina Fatimah bersabar, dan untuk itu diamalkan zikir. Di antaranya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, disuruh berzikir. Maka berzikir subhanallah ini, alhamdulillah, Allahu akbar, boleh berzikir di mana saja dan bagaimana keadaan pun. Di mana saja, hatta di pasar ke, hatta di khalayak orang ramai ke, di tempat-tempat yang mana-mana pun kita boleh berzikir, hatta bagaimana keadaan pun. Ada air semayang ke, tidak ada air semayang ke, belum mandi, junub lagi ke, ataupun haid, nifas, boleh berzikir. Inilah kelebihan ibadat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selawat ke atas Nabi, ini amalan yang begitu besar. Apabila seseorang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan diriwayatkan bahawa ada seorang hamba Allah yang akan dicampakkan ke dalam api neraka. Lalu Rasulullah menyelamatkan dia. Lalu bertanya malaikat, ya Rasulullah, kamu selamatkan orang ini, sedangkan orang ini ahli maksiat. Katanya Rasulullah, dia pernah berselawat ke atas aku. Dengan sebenar-benar ikhlas, dia pernah selawat ke atas aku. Maka Nabi memberi syafaat orang yang selawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Taala, para malaikat berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ya ayyuhalladzina amanu sallu kama sallu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa taslimu tasliman, hendaklah selawat dan salam ke atasnya dengan sebanyak-banyaknya. Maka tidak dapat tidak kita disuruh berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan doa serta perkara yang seumpama dengannya, dan juga berdoa kepada Allah. Maka disuruh kita berdoa, minta apa saja kepada Allah. Ud'uni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala berfirman kepada hamba-Nya, kamu berdoalah kepada aku, nescaya aku akan mustajabkan doa kamu. Maka kita diperintah berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah ini jalan takarrub kepada Allah, jalan mendekatkan diri kepada Allah. Dan Allah Ta'ala akan menyukai, kasih kepada orang yang berdoa. Bagi kita sebagai hamba Allah, berdoa kepada Allah, kita hendaklah menerima apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Jangan suruh Allah Ta'ala ikut kehendak kita. Kita berdoa tapi kita mengikut kehendak Allah. Kadang-kadang kita minta macam ni, Allah Ta'ala beri sebaliknya. Kita kena mengikut kehendak Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala maha mengetahui. Inilah kelebihan ibadat Allah Ta'ala beri kepada kita. Ada ibadat sembahyang yang waktunya tertentu. Inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang yang difardukan ke atas orang yang beriman itu ada waktu-waktunya yang tertentu. Sembahyang ada waktu yang tertentu. Baca Quran perlu mengambil air sembahyang. La yamassuhu illal mutahharun. Nak pegang Quran mesti kena ada air sembahyang. Mengikut pendapat ulama fiqh, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang ada air sembahyang, orang yang suci. Ini ulama fiqh. Ulama tasawuf mengata tidak tersentuh hati orang yang membaca Al-Quran kecuali mutahharun, orang yang membersihkan hatinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pun ibadat-ibadat lain ada waktu-waktu yang tertentu. Ibadat haji ada waktu yang tertentu. Ada setengahnya ada tempat yang tertentu. Ibadat haji mesti di Mekah, tidak boleh buat ibadat haji kat lain. Tetapi zikir, kamu boleh berzikir di mana sahaja. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada kita mengenai ibadat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala, siapa Fudail Ibnu Iyad? Dia seorang perampak satu ketika dahulu, lalulah beriman kepada Allah Ta'ala. Apabila mendengar ayat Al-Quran, ketika dia merampak sebuah rumah, dalam rumah tadi orang sembahyang malam, lalulah dia mendengar orang tu baca Quran, tersentuh hatinya, lalu pun dia keluar daripada rumah tadi dalam keadaan menangis insaf. Dia seorang hamba yang banyak dosa. Lalulah dia meninggalkan kampung halamannya, kemudian belajar ilmu, akhirnya menjadi ulama tasawuf yang hebat, iaitu Fudail Ibnu Iyad. Jadi nak beritahu, dia berkata, sesungguhnya meninggalkan amalan kerana manusia adalah riak. Ini masyhur kata Fudail bin Iyad. Sesiapa yang meninggalkan amalan kerana manusia, maka riak hukumnya. Sebagai contoh, kalaulah kita buat ibadat kerana manusia, riak. Kita tinggal ibadat kerana manusia pun riak. Maka kita buat ibadat jangan ada sakak dengan manusia, jangan ada tersekat dengan manusia. Sama ada manusia puji ataupun manusia keji, tidak ada kesan bagi kita. Orang puji-pujilah, orang keji-kejilah, kita tetap dengan amal ibadat kita. Kalaulah terkesan kerana dipuji, maka semangat beribadat. Kerana dikeji lalu meninggalkan ibadat, ini masih tidak ikhlas kepada Allah Ta'ala. Orang yang dipuji lalu menambahkan ibadat, ini tidak ikhlas. Orang yang dikeji lalu meninggalkan ibadat, ini riak, kata Fudail bin Iyad. Maka sebagai contohnya, kalau kita melakukan kebaikan, kita selalu pergi ke masjid, kita selalu pergi ke surau, lalu kita berzikir ataupun membaca Quran, tiap-tiap hari kita baca Quran, lalulah orang memuji kita, bagusnya si Anu bin si Anu, rajin sungguh dia membaca Al-Quran, lalu dipuji, lalu kita mendengar orang puji. Bila dengar orang puji, kita pun rasa aku ini sentiasa dipuji, nanti akan kena penyakit riak di dalam hati. Lalu dia mengambil keputusan, dia tidak mahu lagi membaca Al-Quran, dia pun tutup Al-Quran, dia pun tinggal, terus tak baca Quran. Maka kata Fudail bin Iyad, orang ini yang cuba lari daripada riak, dia kena penyakit riak juga. Maka penyakit riak ni macam mana? Meninggalkan ibadat kerana manusia adalah riak, dan begitu juga dengan melakukan ibadat untuk diperlihatkan kepada manusia, itu riak juga. Jadi kita tak rasa, jangan kita susah hati. Orang tak kata aku ni kuat ibadat, padahal aku kuat ibadat. Jangan susah hati, biar manusia tidak tahu, itu lebih baik.
Kalau manusia tidak tahu ibadat kita itu lebih baik. Orang tengok kita malah mayang pasal orang ni. Orang tengok kita ni malah berzikir. Tak ajin tengok pun dia baca Quran. Tapi kita baca Quran dah rumah tak beritahu pada orang. Itu lebih baik. Daripada kita nak khabar ke orang kita ni ibadat banyak, boleh menyebabkan kita tidak ikhlas dalam melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya dibukakan kepada manusia pintu perhatian dan pengawasan orang lain terhadapnya dengan pelbagai prasangka batil, nasib banyak pintu-pintu kebaikan akan tertutup serta pelbagai perkara yang penting dalam agama akan hilang, sedangkan ia bukanlah jalan orang yang arifin billah. Kalaulah dia membuka pintu perhatian kepada orang, buat satu-satu jalan biar orang buat orang perhati pada dia, dia telah membuka pintu perhatian kepada orang. Jadi dia buat amal ibadat supaya orang perhati, dia buat amal ibadat supaya orang tengok. Orang tengok, akan tertutup perkara yang baik, tertutup pintu ikhlas. Dah dia buat ibadat nak tunjuk orang tengok. Kalau dia buat ibadat, dia nak suruh orang tengok perhatian pada dia, akan tertutup pintu kebaikan, tertutup pintu ikhlas, tertutup pintu iman dan sebagainya, kerana dia telah membuka pintu yang menyebabkan perhatian kepada orang lain dan sebagainya. Maka zikir melahirkan ikhlas pada Allah. Zikir melahirkan kita ini jadi tawaduk kepada Allah Ta'ala. Jadi kita bersihkan hati dengan berzikir. Jadi ibadat sudah bersih, alhamdulillah. Dari segi zahir, sembahyang, baca Quran, semua dah okey dah. Dari segi rokok, rokok dah betul. Dari segi sujud, rokok dah betul belaka dah. Dari segi baca Quran dah betul belaka dah. Dari segi bacaan. Kemudian dari segi yang lain pun dah infak dah harta fisabilillah. Tapi hati perlu jaga. Kalau tidak, tak jaga hati, rasa habis amal ibadat yang zahir tadi. Mesti kena menjaga hati. Maka jalan dia adalah jalan berzikir kepada Allah Ta'ala, supaya hati kita bersih, supaya kita buat amal ibadat ni betul-betul kerana Allah, bukan kerana makhluk. Maka dia kata di sini, hati orang yang lalai mempunyai penutup, menyebabkan mereka tidak merasai kemanisan zikir. Jadi kita orang yang lalai ni kena banyak berzikir pada Allah. Orang yang lalai ini, hati lalai, kadang-kadang dia tidak dapat rasa kemanisan berzikir. Teruskan berzikir, asalkan kita masuk dalam kumpulan zikir dulu. Masuk dalam kumpulan zikir. Biarlah kita berzikir 5-6 bulan tidak ada kesan lagi, tapi teruskan berzikir, sehinggalah kamu merasa kemanisan berzikir. Rasa manis berzikir, menyebut nama Allah ni rasa cukup lazat, cukup nikmat. Maka dia kata orang yang hati lalai tidak merasai kemanisan zikir serta kemanisan ibadat-ibadat lain. Sesiapa yang tidak merasai kemanisan zikir, nescaya dia tidak merasai kemanisan ibadat-ibadat yang lain. Nak mendapat khusyuk sembahyang kena berzikir. Kerana sembahyang kita sudah elok dari segi zahir, tapi batin kita banyak lalai. Kenapa? Kerana hati kita tidak berzikir kepada Allah, tidak ingat. Maka apabila sudah berzikir, lalu nikmat rasa berzikir. Apabila tak merasai nikmat zikir, kita akan merasai nikmat dalam ibadat-ibadat yang lain. Sebab itulah kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kalau kamu inginkan keseronokan, maka keseronokan itu ada di dalam ibadat kepada Allah. Jadi sebenarnya keseronokan itu ada dalam ibadat kepada Allah. Dengan beribadat dia jadi seronok, dengan berzikir jadi seronok. Kesan daripada zikir akan merasa kenikmatan, kelazatan, kemanisan dalam ibadat-ibadat yang lain. Ibadat yang lain. Maka hati sudah berzikir kepada Allah Ta'ala serta merasai kemanisan ibadat-ibadat. Ini bagi orang ingat Allah. Bagi orang yang lalai kepada Allah, dia belum rasa lagi kemanisan berzikir, maka teruskan berzikir. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya mengatakan, teruskan dalam keadaan berzikir. Hendaklah kamu ini berada dalam berzikir. Dan kalau kamu ni tidak boleh lagi merasai nikmat zikir, teruskan berzikir. Lama-lama akan dapat merasai nikmat berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu dikatakan, tiada kebaikan dalam berzikir bersama hati yang lalai lagi lupa. Jadi kalau kita berzikir dalam keadaan hati kita lalai, tidak mendapat kebaikan lagi. Tetapi lebih baik daripada orang yang lalai dalam keadaan tidak berzikir. Jadi katanya
Kalau orang berzikir lalai itu tak dapat lagi kebaikan, maka teruskan lagi untuk mencarinya, sampailah berzikir itu akan memberi kesan kepada hati kita. Ini bukan bermakna perlu meninggalkan zikir. Jangan kata orang berzikir lalai perlu tinggalkan zikir. Tidak. Bermakna orang yang berzikir ni berzikir, bila dia berzikir hati dia masih lagi tidak tetap lagi. Walaupun lidah menyebut la ilaha illallah, tapi dia macam-macam lagi dia ingat. Maka teruskan berzikir, jangan meninggalkan zikir. Kalau dia tinggal zikir, bilalah dia akan berjumpa kemanisan zikir. Maka untuk mendapat kemanisan zikir, terus kena berzikir. Walaupun masa peringkat awalnya kita berzikir, kita tidak dapat lagi merasai nikmat zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bukan bermakna meninggalkan zikir kerana hati lalai semasa berzikir. Jadi bila kita berzikir hati kita lalai, kalau macam tu kena tinggallah zikir. Sebab kita berzikir pun hati lalai. Jangan tinggal, teruskan. Boleh jadi hari ini kita lalai lagi, besok kita berzikir lagi, lalai lagi, tapi akhirnya jadi sedap berzikir, jadi seronok berzikir, tapi hati lalai lagi. Lepas tu terus lagi berzikir, lama-lama akan merasa nikmat dalam berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang sudah tetap berzikir dia, hati dia berzikir, orang ini orang yang sentiasa ingat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak berzikir, orang yang tidak berzikir adalah orang yang lalai dengan Allah Taala. Apabila orang itu lalai kepada Allah, dia mudah dikuasai oleh syaitan dan nafsu. Tetapi kalau dia hatinya sudah berzikir, dia terselamat ataupun dijaga oleh Allah Taala daripada nafsu dan syaitan. Maka berzikir dapat membersihkan hati, berzikir dapat menyelamatkan diri daripada tipu daya nafsu dan juga tipu daya syaitan. Berzikir kalau boleh mulut tak zikir, hati zikir sendiri, tak tertahan dia. Dia duduk diam dah, dia tak mau zikir dah, tapi bunyi dalam hati cakap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini dia panggil hati yang berzikir. Hati yang berzikir. Tapi untuk mendapat hati yang berzikir, kena lidah dulu berzikir. Lidah dulu berzikir. Maka dia kata di sini, orang yang berhemah tinggi, orang yang berhemah tinggi berjihad, orang yang bercita-cita tinggi untuk mencari jalan kepada Allah. Kita ilmu kita belajar, tapi nak cari jalan ni, nak cari jalan biar asyik dengan Allah, rindu dengan Allah. Dia dua jalan, satu musyahadah, satu muraqabah. Maknanya, jadi musyahadah ini dengan arti kata kena banyak mujahadah. Musyahadah ni menyaksi Allah, maknanya dengan mata hati memandang kepada kebesaran Allah. Dia kena mujahadah, dia ni kena banyak puasa, orang ni kena kurang makan, orang ni kena kurang tidur untuk mendapat musyahadah kepada Allah. Kemudian muraqabah ni melahirkan rindu, melahirkan cinta, kemudian rindu, kemudian asyik, kemudian fana kepada Allah. Ini dipanggil maqam muraqabah. Ada pemusyahadah peringkat awal, dia kena banyak berzikir dahulu, berzikir, kemudian tinggalkan makan banyak, kemudian tidur banyak kena tinggalkan, kemudian kena banyak mujahadah, dan sampai kepada muraqabah, dia jadi cinta, jadi rindu, jadi asyik, jadi fana kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak dapat tidak, mestilah orang tadi berjihad lawan hawa nafsu. Maka berjihad melawan hawa nafsu serta mengawasi hatinya dari semasa ke semasa. Dia kena berjihad bersungguh-sungguh lawan hawa nafsunya. Kerana kalau kita tidak menjaga hawa nafsu kita, tidak mengawal hawa nafsu, maka hawa nafsu ini akan liar, akan mendorong kita melakukan kejahatan. Maka tidak dapat tidak, mestilah kita berjihad fisabilillah. Sahabat Nabi balik daripada perang, lalu gembira, kita sudah habis dah perang. Lalu Nabi kata, kamu balik daripada peperangan yang kecil, ada lagi perang yang lebih besar. Apakah perang yang lebih besar? Perang yang lebih besar adalah memerangi hawa nafsu. Ada ulama petikaikan hadis ini hadis dhaif, tetapi hadis ini boleh dikuatkan dengan hadis yang lain dan boleh dikuatkan dengan ayat Al-Quran yang mengatakan mesti berzikir. Apa hadis yang dikuatkan dengan hadis ini? Ada hadis ini dikuat, ada orang kata hadis ini dhaif. Ada yang kuat lagi, ada hadis lain. Ada yang lain adalah menentang orang kafir berperang. Itu jihad yang paling besar. Inna afdalal jihad kalimatu haqqi inda sultani jair. Sesungguhnya sebesar-besar, seafdal jihad adalah menyatakan kalimah yang benar di hadapan pemerintah yang zalim. Ini satu hadis.
Tapi hadis ini Nabi kata apa? Kamu ini baru balik daripada peperangan yang kecil. Peperangan? No, perang. Peperangan yang kecil. Dan ada lagi peperangan yang lebih besar. Lalu sahabat Nabi tanya, apakah peperangan yang besar? Peperangan melawan hawa nafsu kamu, itu lebih besar. Ramai sahabat Nabi, ada sahabat Nabi, dia ini bersama dengan Nabi berperang, tetapi dalam hatinya nak harta ghanimah. Nabi sendiri kata, orang ini dia mati dalam keadaan keluar lari daripada medan perang. Sebab apa? Sebab dalam hatinya nak masyhur, dalam hati nak pujian, dalam hati nak harta ghanimah. Sedangkan sudah berperang, bermakna jihad lawan hawa nafsu itu belum selesai lagi. Maka peperangan yang berlaku, peperangan menggadaikan nyawa itu, Nabi kata peperangan kecil, ada lagi peperangan yang besar. Maka peperangan yang besar itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Lalu dalam hadis lain mengatakan bahawa sahabat Nabi sudah balik daripada peperang, lalu disimpan, diletakkan senjata, lalu dia pun kata, ya Rasulullah, kami sudah balik berperang dah, sudah berjihad dah. Siapakah di kalangan kami yang paling afdal? Nabi kata, di kalangan kamu yang berperang yang paling afdal adalah orang yang berzikir kepada Allah. Yakni ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir melahirkan mujahadah, ataupun zikir melahirkan jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak berzikir, mungkin dia lari medan perang sebab hati dia tidak kuat. Sahabat Nabi semua dah ahli zikir belaka dah. Apa bukti sahabat Nabi ahli zikir? Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya mereka itu sahabat-sahabat Nabi, orang yang sudah berzikir kepada Allah, mereka sentiasa ingat kepada Allah. Didatangkan dengan fi'il mudhari', yazkurunallah, sentiasa ingat Allah. Sentiasa ingat Allah. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, berdiri duduk baring ingat Allah Taala. Lepas tu sahabat Nabi 313, mereka itu tak lari dengan 1000. 1,000 lawan 3,000 tidak lari. 10,000 lawan 30,000 tidak lari. Mereka tidak takut kepada musuh, tapi mereka takut kepada Allah Ta'ala. Kenapa mereka sanggup berperang? Sedangkan bilangan dia 313 lawan 1000. Allah Ta'ala sebut, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada tentera Badar dalam keadaan tentera Badar itu azillah, lemah. Apa maksud lemah? Lemah dari segi bilangan. 313 hanya 1000, banyak-banyak. Banyak 1000 lagi. Dari segi tentera berkuda tak ramai, tentera berkuda sana lebih ramai. Dari segi kelengkapan senjata lebih ramai. Baju perang lebih banyak, baju perang orang kafir. Ini yang dimasukkan lemah dari segi zahir, tapi kuat dari segi batin, dari segi hati. Yakni fattaqullah. Allah Ta'ala kata, bertakwalah kamu kepada Allah. Kesan daripada sahabat Nabi berzikir, mereka sudah tidak takut berjihad pada jalan Allah Ta'ala. Maka ahli zikir ini adalah ahli jihad sebenarnya. Ahli zikir adalah ahli yang berperang fisabilillah. Dan orang yang berzikir, dia meninggalkan jihad, ini bukan jalan dia. Orang yang berzikir mesti kena bersama dengan jihad. Dan kita boleh baca bagaimana sahabat-sahabat Nabi, bagaimana orang-orang yang terdahulu, mereka itu ahli zikir yang masuk berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang membuka kota Konstantinopel. Lalu siapakah pemimpin itu? Nabi tak sebut nama. Pemimpin itu adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau itu adalah ahli zikir, bertarekat dengan tarekat Syazuliyah. Jadi nak beritahu, ahli zikir ini mereka itu berjihad melawan hawa nafsu, serta sentiasa mengawasi hatinya dan menjaga hatinya dari semasa ke semasa. Mereka jaga hatinya. Dia jaga apa? Kita ni jaga tambah pergi buat maksiat. Jaga tambah pergi buat maksiat. Orang ajak pergi tempat maksiat, tambah pergi. Orang ajak nak buat jahat ke orang, tambah buat. Orang ajak nipu orang, kita tambah, kita jaga tu. Ahli zikir, dia jaga hati dia lalai. Lalai tu dah kira maksiat dah. Maknanya ahli zikir, dia menjaga hati dia. Hati dia daripada lalai kepada Allah Ta'ala. Maka mengawasi hatinya dari semasa ke semasa. Dari semasa ke semasa. Hingga kan dikatakan ahli zikir ini dia tidak tidur banyak sebab dia tidak mau masanya rugi lalai pada Allah. Kalau dia tidur 6 jam, bermakna 6 jam dia tidak berzikir.
Maka dia kena tidur 2 jam saja, supaya banyak dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setengah-setengah seperti Imam Ahmad Ibnu Hanbal 40 tahun sembahyang subuh dengan wuduk sembahyang isyak. Maknanya jaga sama wuduk. Kalau tidur pun tidur dalam keadaan macam orang tidur dengan kuliah. Tidur gitu je. Tidur dalam keadaan duduk kok kejut. Gitu saja tidur. Itu ahli zikir. Sebab tu orang yang tidur dalam kuliah itu dipanggil ahli zikir. Maknanya sebab tidak mau lalai kepada Allah. Baik, kita tengok. Maka dia kata di sini, dari semasa ke semasa hingga berpindah daripada berzikir dengan hati yang lalai kepada berzikir dengan hati yang hadir, hati yang sedar kepada Allah. Daripada zikir yang hati lalai, bila dia zikir dia hati lalai kepada Allah, dia terus berzikir, terus berzikir sampai kepada hati ingat kepada Allah Ta'ala. Kalau benar-benar kita berzikir, pasti kita akan menangis bila berzikir. Sebab zikir ni hati kita ingat Allah. Bila kita ingat Allah, kita sedar kita ini siapa di sisi Allah. Banyaknya dosa kita dengan Allah, banyaknya lalai kita dengan Allah, banyaknya engkar kita dengan Allah Ta'ala, banyaknya salah adab dengan Allah Ta'ala. Apabila hati ingat kepada Allah, lalu rasa malu dengan Allah, rasa sangat malu, rasa berdosa, rasa fakir, tidak ada apa-apa, kesan daripada berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada hati yang lalai dahulu, lalai tak ingat terus kepada ingat kepada Allah Ta'ala. Ia umpama pemanah, kali pertama memang tidak menepati sasaran. Panah ikut dah sekali sebab kali pertama. Tapi panah lagi, usaha lagi, usaha demi usaha untuk kali kedua. Panah kali kedua dah kena juga jauh. Panah yang ketiga tak kena juga, dan seterusnya panah sehingga yakin pasti mengena sampai kepada kena, dan kena pecah kali hati kita. Hati jadi lembut selalu. Lama ni keras sangat hati. Bila hati dah lembut dah dengan sebab zikir, perampok yang ganas bila dia berzikir jadi lembut. Inilah cara Syekh Abdul Qadir Jalani mentabiah perampok-perampok. Dia tak mari masuk perampok-perampok yang cuba dak insaf, kemudian nak belajar dengan dia ajar zikir. Mula tak ajar lagi yang lain, ajar zikir dulu. Bila pecah dia hati dengan berzikir, dengan berzikir, lalulah dalam keadaan macam tu hati dia terus ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah lama dah, sehingga ada dikatakan banyak jalan dah nak suruh hati ini ingat pada Allah. Banyak jalan, cuba buat qiyam mulai tak jadi, cuba puasa sunat banyak tak jadi, cuba jalan baca Quran banyak-banyak pun tak jadi juga. Quran dah banyak dah, banyak jalan dah. Maka kena lalu jalan zikir. Jalan zikir, teruskan berzikir. Lama-lama akan kena juga pada hati. Apabila kena je pada hati, kita akan dapat rasa nikmatnya dalam berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diusahakannya berkali-kali usaha berzikir. Jumaat ni tak jadi, minggu Jumaat depan pula. Lepas tu mari pula hari lain pula berzikir. Latih sama, tiap-tiap hari berzikirlah kita. Tak banyak 100 pun tak apa, latih dengan 100. Sikit-sikit pun tak apa. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang dikasihi oleh Allah ada amalan yang sedikit tapi berterusan. Sehari 100 tak banyak, 100 saja. Berzikir untuk membersihkan hati kita biar ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila usaha berkali-kali, acak-acak kali dah berzikir di antara zikir dan muzakarah, sehinggalah hati terbiasa hadir bersama Allah. Kesan daripada sentiasa berzikir lama-lama akan hadir juga bersama Allah. Akan hadir bersama Allah Taala. Jadi di antara jalan yang kuat menembus hijab kita ini adalah jalan zikir. Jalan zikir. Kalau kita sentiasa berzikir, dapat menipiskan hijab kita dengan Allah, sehinggalah terbuka hati kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama mengatakan jalan yang cepat dan mudah untuk kita sampai kepada Allah adalah jalan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan ada seorang tu mengadu kepada gurunya, dia kata saya sudah lalu banyak jalan dalam berzikir, jalan ni, tapi rasa tidak tembus lagi hati. Lalu gurunya kata, kalau macam tu kamu duduk bersama dengan aku. Lalu dia pun duduk saja, sekejap saja, seminggu 2 pun terbuka selalu. Dengan jalan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang dia cerita mengenai pengalamannya.
Dia ini syekh tarikat. Ya, jadi ada seorang itu jumpa dengan dia. Orang ini lalai, tidak semayang dan sebagainya, tapi dah nak kembali pada Allah. Jumpa dia. Jadi dia cerita, saya ni dulu begini tinggal ibadat macam ni, lalai, macam mana saya nak dekat dengan Allah ni. Lalu lah saya tu kata macam ni, ikut aku. Dia pun naik atas satu tempat, kamu berzikir di sini. Berzikir. Lepas tu jangan turun, sehinggalah aku kata turun. Lalulah Tok Guru tadi pun turun, atau dia dekat atas menara, dekat atas dia pun turun. Turun Tok Guru dia tak ingat, sehari semalam duduk atas. Dan anak murid orang berzikir tu tak boleh turun. Yang arahan dia berzikir juga sehari semalam. Esok kamu teringat, ada atas tu. Dia pun naik atas. Atas jumpalah anak murid dia. Dia pun tengok. Lalu dia kata, aku melihat anak murid dia ni yang berzikir ni, inilah anak murid yang terbaik daripada anak murid Oya Ajul lama ni. Sehari malam zikir tak berhenti. Zikir nak turun tak boleh. Zikir akhirnya terbuka kesan daripada berzikir kepada Allah Taala. Sebab tu sudah banyak dah jalan. Kalau jalan sembahyang daripada kita umur 15 tahun, daripada kita balik sampai sekarang rasa tak berubah, tak kosok-kosok pun. Lalu jalan zikir, dalam Quran, baca Quran, sudah baca Quran banyak tapi kadang-kadang tak beri kesan juga. Jadi jalan mana yang cepat? Jalan yang cepat jalan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata guru saya, dia kata jalan Quran ni lebih tu lagi. Tetapi orang yang nak pergi kepada mujahadah, mendekatkan diri dengan Quran ini selepas dia berzikir dulu. Lepas hati dia sudah hidup berzikir, lalulah dia akan membaca Quran, akan rasa nikmat dalam Quran. Baca Quran pun rasa nikmat, sembahyang pun rasa khusyuk apabila hati sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala. Imam Ghazali berkata, ketahuilah sesungguhnya telah dikasyafkan oleh ahli basirah. Kasyaf ni terbuka pandangan mata hati ahli basirah. Jadi ahli basirah ni Allah Ta'ala beri kepada ahli basirah, dia dapat melihat mata hati. Kadang-kadang dia kenal ahli maksiat, dia boleh kenal ahli maksiat. Ni ahli kasyaf, yang benar-benar kasyaf lah. Yang tak kasyaf berasa kasyaf tu lain. Dia ni benar-benar kasyaf. Sayyidina Osman radhiyallahu anhu, Sayyidina Osman ada seorang sahabat, dia berjalan lalu melihat seorang wanita. Sahabat Nabi ini melihat wanita, lalu dia kata dalam hati, comel orang puan tu. Dia kata dalam hati. Lalu orang lelaki sahabat Nabi pun tengok orang puan tadi dengan rasa penuh, rasa dari mata turun ke hati. Maknanya, lalulah lepas pada tu teruslah jumpa Sayyidina Osman. Bila sampai kat Sayyidina Osman, lalu Sayyidina Osman mengatakan, di kalangan kita ada orang yang berzina mata. Kejut dia. Terkejut dia. Dia pun berasa kena ke dia pun kata, dah guana ada wahyu ke? Maknanya kalau bahasa Terengganu gitulah. Adakah wahyu dia turun? Dia kata tidak ada wahyu turun selepas Nabi. Habis itu yang dapat mengatakan ada orang berzina mata, itu adalah pandangan basirah, pandangan mata hati. Pandangan mata hati ini lebih kuat, boleh tembus di dalam hati-hati manusia yang lain. Ini adalah ahli kasyaf yang Allah Ta'ala bukakan kepadanya pandangan mata hati. Jadi boleh lihat, tapi bukan untuk melihat keaiban orang. Kasyaf yang paling tinggi apa? Bukan kasyaf yang paling tinggi tu, ni tak sembahyang, bukan tu. Bukan. Kasyaf yang paling tinggi adalah kasyaf melihat aib diri. Kasyaf terbuka aib diri dia tu. Dia terbuka kasyaf, dia boleh tahu dia ni tidak ikhlas. Ataupun terbuka kasyaf, dia punya amalan ini macam ni, dia terbuka. Itulah kasyaf yang paling tinggi. Bukan kasyaf mencari tengok orang dan sebagainya, tidak. Maka ahli-ahli kasyaf dikasyafkan kepada ahli basirah. Ahli basirah ni pandangan mata hati, orang yang melihat dengan mata hati. Ada sahabat saya, dia belajar dengan seorang syekh. Syekh tu buta. Syekh tu buta. Lalulah dia pun cakap-cakap belakang, kemudian duk main-main belakang. Lalu dia kata, baju biru tu jangan cakap. Dia tahu baju biru, baju hijau tak cakap, baju biru cakap. Maknanya, jadi nak beritahu dia boleh kabur, padahal dia buta. Ni pandangan mata hati. Pandangan mata hati. Jadi nak beritahu bahawa zikir merupakan amalan yang paling afdal. Katanya zikir yang dikasyafkan kepada ahli basirah.
Dia kata ni, dia khabar ni, lidah dia berucap ni melalui kasyaf yang Allah Ta'ala buka pada dia. Maknanya sudah tengok dah dengan amalan Quran, amalan sembahyang, amalan ibadat yang lain. Lalu dia telah melihat semuanya. Dia kata apa? Dia kata apa yang dia kasyafkan, yang telah dibuka kepadanya, zikir adalah amalan yang paling afdal. Amalan yang paling afdal. Akan tetapi ia juga mempunyai 3 lapisan kulit. Yang setengahnya lebih dekat kepada isi berbanding setengahnya yang lain. Ada 3 kulit. Isi itu terlekat di bahagian dalam kulit tersebut. Kulit juga tetap mempunyai kelebihan kerana ia mempunyai jalan menuju ke isi. Ada 3 lapisan berzikir. Lalu jalan syariat tidak, kena lalu kepada jalan tariqah. Pada jalan tariqah kena jalan hakikat. Apa jalan hakikat? Kepada jalan makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 3 lapisan tu apa? Yang pertama lapisan lidah. Kerana lapisan lidah dulu. Yang kedua lapisan hati. Yang ketiga lapisan sir. Zikir. Jadi kita kena lapisan pertama, kulit yang pertama baru zikir. Dia ada 3 kulit untuk nak lepas ni. 3 kulit. Kulit yang pertama zikir dengan lidah. Yang kedua zikir dengan hati. Yang ketiga zikir dengan sir. Dengan rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kulit yang pertama ialah zikir lidah saja, zikir lidah. Sebab tu kita pada kulit yang pertama aja kita zikir. Habis kan dah angguk kepala. Mana berzikir. Jadi kulit yang pertama. Kulit yang kedua ialah zikir hati. Zikir hati. Hati berhajat kepada iringan lidah. Dia untuk berzikir sehinggalah ia hadir bersama zikir tersebut. Jadi yang kedua hati dengan lidah. Yang pertama lidah aja. Kulit yang pertama lidah aja. Hati tak ingat Tuhan. Ini zikir. Zikir. Kadang ingat bilangan 100 dah. 100 lagi. Berapa ratus? 300 jangan. Tambah pula 100 lagi. Jadi dia main hatu. Dia main hatu. Lidah la ilaha illallah tapi hati dia lagi 100, 200, 300 dia fikir hatu. Tu lalai lagi pada Allah. Maknanya jadi dia yang pertama lidah dulu. Yang kedua lidah serta hati. Ingin berzikir, iringan lidah untuk berzikir sehinggalah ia hadir bersama zikir tersebut. Sekiranya hati ditinggalkan bersendirian mengikut tabiat asalnya, nescaya ia akan memikirkan perkara-perkara lain. Kalau main zikir hati saja tak boleh nak berjual lagi, kena lidah dan hati. Lidah dan hati. Maka lapisan pertama lidah, yang kedua hati. Tapi hati kena disertakan dengan lidah dan juga hati. Ini kena latih. Kena latih banyak-banyak. Nanti kalau kita berzikir banyak-banyak, nanti akan rasa. Sehingga kan kalau boleh berzikir, sehingga kan lidah yang tak gerak tau, hati zikir sendiri. Kadang-kadang tekan dia zikir sendiri saja. Ini dalam kaedah tasawuf dia kata man zaqa arafa. Siapa rasa dia tahu. Siapa yang tidak rasa dia tak tahu. Ini bagi orang yang dia sampai peringkat zikir hati. Jadi nak tahu macam mana? Kena berzikirlah banyak-banyak. Saya kata gitu pun tak siapa kalau kita saat tu. Kita ni pada lidah lagi setakat ni. Jadi oleh itu banyak-banyaklah berzikir untuk menghidupkan hati. Itulah ibu ibadat. Ibu ibadat duduk situ. Kalau ibadat ni kita zikir saja, ibadat lain akan dapat merasa kemanisannya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna. Allahumma rizqna ilman nafi'an warzuqna fahman tayyiban. Allahumma ij'alna minal muttaqin waj'alna minal mukhlisin waj'alna min ibadikas salihin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, dosa guru kami, dosa ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa adik-beradik kami, dosa jiran tetangga kami, dosa masyarakat kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah lidah kami lidah yang berzikir, jadikanlah hati kami
hati yang mengingatimu, hati yang berzikir kepadamu. Jadikanlah nafas kami nafas yang bersyukur kepadamu. Jadikanlah tangan kami tangan yang mahabbah di antara satu sama lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa mengingatimu, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang khusyuk dalam melakukan amal ibadat. Jadikanlah kami orang yang terpelihara daripada perkara maksiat. Jadikanlah kami orang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu, ya Allah, agar orang yang hadir dalam majlis ilmu ini dan juga begitu juga dengan ahli keluarganya dan jiran tetangganya, hidupkanlah hati kami semua, ya Allah, dengan berzikir kepadamu, dan perelokkanlah amal ibadat kami, ya Allah. Perelokkanlah akhlak kami, ya Allah. Perelokkanlah rohani kami, ya Allah, agar kami mencapai makrifat kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah
Tuhan